Okey, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, pada kali ini video kami akan membentangkan tentang pemerintahan kajian kes. Jadi kami telah membuat ulasan artikel. Okey, jadi tajuk artikel kami adalah hubungan antara kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dan laman staf Majlis Sukan Negeri-Negeri di Malaysia. Jadi video ini disediakan saya sendiri iaitu Catherine Alec A168-982 dan juga rakan pembentang saya iaitu Ernie Gershita Juni A71893. Okey, jadi sebelum kita meneliti dapatan kajian ini, saya perkenalkan terlebih dahululah pasal artikel yang telah kami pilih. Jadi tajuk dia adalah hubungan antara kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dalaman staf Majlis Sukan Negeri-Negeri di Malaysia. Jadi penulis bagi artikel ini ada dua orang iaitu Felicia Chiu Ching dan Muhammad Nizam Naziruddin. Okay, artikel ini diterbitkan pada tahun 2019, setahun yang lalu, dan bilangan muka surat bagi artikel ini keseluruhannya adalah 12 dan artikel ini merupakan artikel International Journal of Education, Psychology and Counselling 32, isu 4 dan bermula dari page 119 hingga 129. Okey, jadi dalam artikel ini terdapat 3 objektif yang para penulis atau pengkaji ingin sampaikanlah. Okey, satu daripadanya adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan kerja staf di Majlis Sukan Negeri-Negeri Malaysia. Okey, objektif kedua pula adalah mengenal pasti tahap kualiti perkhidmatan dalaman staf di Majlis Sukan Negeri-Negeri di Malaysia. Dan objektif yang terakhir adalah mengenal pasti hubungan antara kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dalaman. Okey, jadi bagi sebuah penulisan artikel yang baik, okey, sudah semestinya para penulis ataupun pengkaji akan meletakkan kajian literature di mana kajian literature ini merupakan kajian lepas. Okey, kajian lepas ni maksudnya kajian pengkaji-pengkaji yang sebelum ini yang pernah menjalankan kajian secara langsung ataupun tidak langsung dengan topik inilah. Okey, dalam kajian literature ini para penulis telah membahagikan kepada 3 bahagian itu. Pada bahagian pertama para penulis menceritakan tentang kepuasan kerja dan kajian literature ini diambil daripada Fatimah Effendi tahun 2014 dan juga Lee dan rakan-rakannya pada tahun 2007. Okey, manakala pada bahagian kedua menerangkan tentang kualiti perkhidmatan dalaman di mana idea ataupun kajian ini dirujuk melalui Frederick dan Mukesh tahun 2001 dan Lush dan Koenig 2009 dan yang terakhir Goswami dan Theophras pada tahun 2002. Okay, bahagian yang terakhir pula adalah berkaitan dengan kepuasan kerja dan kualiti perkhidmatan dalaman. Jadi dalam bahagian ini telah diceritakan tentang kepuasan kerja berkait rapat dengan kualiti perkhidmatan dalaman di mana kajian ini diambil kira melalui pendapat Gilbert tahun 2000 dan juga Gunawan pada tahun 2009. Jadi yang bahagian kedua pula berkaitan dengan hubungan yang positif antara kualiti perkhidmatan dalaman dengan kepuasan kerja di mana idea ini diambil daripada Buck, Lee dan Abbott pada tahun 2012. Dan bahagian yang terakhir pula menceritakan tentang keupayaan perkhidmat seorang pekerja itu bergantung pada kualiti proses dalaman, sumber yang ada dan juga pengiktirafan di mana idea ini diambil daripada Newman, Miller dan Chan Sarkar pada tahun 2001. Okey, okey. Bagi melaksanakan kajian ini, para penulis telah menggunakan beberapa metod. Okey, metod itu adalah yang digunakan adalah bentuk kuantitatif bukan eksperimen. Jadi dalam melaksanakan dan menjayakan kajian ini, penulis telah menggunakan soal selidik di mana mereka menggunakan skala Likert 7 untuk setiap item yang ditanya dalam soal selidik lah. Jadi saiz populasi yang dianggarkan dalam kajian ini adalah sebanyak 249 orang staf Majlis Sukan Negeri-Negeri Malaysia yang bergrade S19 dan ke atas. Okey, seterusnya kita akan pergi ke jabatan kajian. Okey. Ini merupakan dapatan kajian bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap kepuasan kerja di kerja staf di Majlis Sukan Negeri-Negeri Malaysia. Okey, seperti paparan skrin kita dapat tengok ada 3 item iaitu jantina, umur dan tahun pengalaman bekerja.
Jadi menggunakan soal selidik tersebut, pekaji telah mendapatkan data inilah. Okey, bagi data yang kedua iaitu mengenal keputusan skor min bagi setiap variabel kajian. Ini dapatan ini adalah berlandaskan kepada objektif kedua di mana mengenal pasti tahap kualiti perkhidmatan dalam staf di Majlis Sukan Green Malaysia lah. Di situ ada dua item di mana ada kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dalaman di mana kedua-dua item ini sangat berkait rapat antara satu sama lain. Okey, bagi data yang ketiga atau pendapatan kajian yang ketiga iaitu berlandaskan pada objektif ketiga iaitu mengenal pasti hubungan antara kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dalaman. Okey, ni pun kita ada tengok dua item di mana kualiti perkhidmatan dalaman dan budaya pembelajaran organisasi. Jadi pastinya kedua-dua item ini berkait rapat. Ya, seperti yang kita tengok tajuk dalam paparan skrin, dan ini merupakan antara dapatan yang penting dalam kajian ini dan menentukan keseluruhan kejayaan bagi kajian inilah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang iaitu Ernie. Okey, saya akan membentangkan dalam bahagian perbincangan. Okay, next. Di mana dalam dapatan yang pertama daripada hasil kajian ini menunjukkan dalam deskriptif bahawa kepuasan kerja dan kualiti perkhidmatan dalaman masing-masing mempunyai tahap yang tinggi. Melalui dapatan ini dapat kita kaitkan bahawa wujudnya hubungan yang baik di antara pekerja dengan pengurusan organisasi, iaitu hubungan di antara orang atasan dengan pihak bawahan, yaitu pekerja itu sendiri. Dan seterusnya, wujud juga kerjasama yang tinggi di kalangan pekerja, di mana mereka saling berinteraksi secara baik antara satu sama lain dalam menjalankan setiap kerja yang mereka terima daripada pihak atasan. Yang ketiga pula, para pekerja mempunyai kepuasan dalam melakukan kerja mereka, di mana sepanjang mereka melakukan tugasan yang mereka dapat itu, mereka berasa berpuas hati, ditambah lagi dengan sokongan yang mereka terima daripada pihak atasan. Dan seterusnya yang keempat adalah para pekerja menggunakan daya kreativiti mereka tanpa ada tekanan daripada pihak atasan. Sebagai contoh, para pekerja diberikan kebebasan oleh pihak atasan untuk memberikan cadangan atau ide mereka dalam memperbaiki sistem kualiti dalam organisasi mereka. Jadi di situ menimbulkan satu kualiti yang terbaik lah dalam organisasi yang mereka usahakan. Dan yang seterusnya adalah wujudnya sistem kerja dan cara kerja yang sentiasa diperbaiki oleh pihak pengurus dan pekerja. Di sini kita boleh lihat hubungan di antara pihak pengurus dan pekerja ini memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan feedback yang baik daripada pelanggan. Oke, yang seterusnya. Oke, hasil dapatan yang kedua pula menunjukkan bahwa hubungan di antara faktor kepuasan kerja dengan kualiti perkhidmatan dalaman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada tahap yang kuat dan positif. Faktor kepuasan kerja ini mempunyai perkaitan yang sangat kuat dengan kualiti perkhidmatan dalaman. Seperti yang kita tahu bahwa perkhidmatan dalaman itu termasuklah seperti sokongan yang diberikan oleh pihak atasan dengan golongan pekerja mereka dan tidak hanya tertumpu kepada satu bahagian saja. Di mana melalui hasil dapatan ini kita boleh kaitkan dengan satu konsep yang mereka amalkan dalam mengurus organisasi mereka, yaitu konsep KMK. Konsep KMK ini
bermaksud sekumpulan kecil pekerja-pekerja di antara 6 hingga 10 orang daripada unit kerja yang sama bermesyuarat secara tetap untuk mengenal pasti, memilih, dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Di sana mereka mempunyai satu komunikasi yang baik untuk bermesyuarat, membincangkan perkara-perkara ataupun aspek yang perlu mereka perbaiki dalam organisasi mereka itu. Oke, yang seterusnya. Dalam menjalankan KMK ini, mereka mempunyai beberapa matlamat, yaitu memperbaiki dan mempertingkatkan kualitas kerja melalui beberapa aspek. Di mana aspek yang pertama adalah kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja, dan yang kedua semangat bekerja secara berkumpulan, di mana kerjasama ini merupakan satu komponen yang penting dalam sebuah organisasi dalam mewujudkan perkembangan organisasi yang lebih maju. Dan yang ketiga adalah penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif, di mana ini merupakan satu aspek yang penting juga di dalam sebuah organisasi, di mana pihak pekerja dengan pihak atasan perlu sama-sama mempunyai nilai etika kerja yang positif supaya mereka boleh saling bekerja sama. Dan yang seterusnya adalah penglibatan dan minat terhadap kerja. Seperti yang kita tahu, kita perlu mempunyai nilai yang positif dan minat yang sungguh-sungguh apabila kita melakukan sesuatu kerja. Sebagai contoh, kalau kita suka dengan pekerjaan dalam bidang fotografi macam itu, kita mesti memberikan kesungguhan kita dalam menghasilkan satu karya yang terbaik dan memberikan quality yang tinggi supaya orang yang melihat karya kita itu pun akan merasa tertarik untuk melihat karya kita ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Dan seterusnya adalah dorongan kerja yang tinggi dalam aspek yang positif lah. Ini perlu dilakukan oleh pihak atasan supaya para pekerja tidak terlalu tertekan dalam melakukan kerja mereka. Sebagai contoh, pihak atasan boleh memberikan pengiktirafan atau penghargaan kepada para pekerja yang memberikan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka. Dan yang seterusnya adalah kesadaran tanggung jawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi, dan negara. Di sini bermaksud bahwa kita semua ataupun pekerja perlu mempunyai kesadaran dengan memberikan 100% komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam sebuah ataupun satu-satu pekerjaan yang mereka lakukan. Oke, yang seterusnya. Dan prinsip-prinsip dalam menjalankan KMK ini adalah yang pertama, para pekerja diberikan pengiktirafan sebagai sumber yang paling bernilai seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itulah yang dimana ini merupakan satu langkah yang perlu dilakukan oleh pihak atasan bagi memberikan semangat ataupun sokongan kepada para pekerja mereka. Dan yang kedua adalah memajukan pekerja sebagai ahli organisasi yang bermanfaat. Sebagai contoh, pihak atasan memberikan para pekerja kursus ataupun beberapa tips-tips untuk para pekerja mereka menghasilkan nilai kerja yang lebih bermutu. Dan yang ketiga adalah perlu ada penyertaan dan sokongan dari semua peringkat organisasi, menunjukkan bahwa semua peringkat di dalam sebuah organisasi itu perlu bekerja sama dalam
mencapai matlamat organisasi mereka. Dan yang seterusnya adalah bekerja secara berkumpulan. Ini pun sama dengan aspek kerjasama dalam berkumpulan. Dan yang seterusnya juga adalah sentiasa menggalakkan creativity supaya mutu atau nilai quality di dalam suatu organisasi itu akan lebih berkembang dan tidak hanya terletak pada satu-satu creativity saja. Dan yang seterusnya adalah proyek berkaitan dengan tugas-tugas harian. Oke, seterusnya. Sebagai kesimpulan kami, kepuasan kerja dalam sebuah organisasi dan quality perkhidmatan dalaman memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan dengan keadaan tempat kerja pada masa kini. Tidak kiralah sama ada dalam sektor sukan ataupun bukan sektor sukan. Selain itu, pemimpin bagi sebuah organisasi sukan juga perlu lebih peka dengan faktor yang mempengaruhi faktor kepuasan kerja dan kualitas perkhidmatan dalaman ini, supaya dapat melihat semula dasar dan keperluan sebuah organisasi bagi memantapkan lagi sistem pengurusan dengan menitik beratkan faktor-faktor peramal yang dikaji agar kualitas perkhidmatan dalaman dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi. Selain itu, kepuasan kerja dipercayai mempunyai hubungan kait dengan tingkah laku seseorang individu dalam sebuah organisasi. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat kami lihat melalui artikel yang kami kaji. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.